Rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua sihat? Sihat. Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan melakukan ulang kaji topik pada minggu lepas, iaitu umrah dan haji. Kat sini ada siapa tahu apa itu haji? Tak ingat. Saya tahu Dah Ustaz. online, dah online. Tahu Jadi terbagi kepada dua. Dari segi bahasa, mengunjungi tempat mulia. Dari segi istilah pula, mengunjungi Baitullah Al-Haram iaitu Kaabah di Mekah dalam bulan haji untuk mengerjakan semua rukun dan wajib haji dengan syarat-syarat tertentu. Ya, bagus. Seterusnya saya nak seorang bagi definisi tentang umrah pula. Siapa? Kena tunggu Ustaz. Okey, teruskan. Umrah dari segi istilah syarak iaitu mengunjungi Baitullah di Kaabah dan di Mekah. Tak apa, teruskan. Salah sikit tak apa. Umrah dari segi istilah syarak mengunjungi Baitullah di Mekah untuk mengerjakan semua rukun dan wajib umrah dengan mematuhi syarat-syarat sah setiapnya. Okey, bagus. Betul Ustaz? Okey, betul. Bagus. Okey, kelas hari ini kita akan masuk bab rukun dan wajib haji serta cara melaksanakannya. Okey, siapa kat sini tahu apa itu rukun dan wajib haji? Siapa? Saya dulu. Terus. Rukun haji ni aktiviti yang perlu dilakukan oleh jemaah ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, haji seorang itu tidak sah atau tidak sempurna dan masih tertakluk kepada larangan ihram. Okey, rukun haji ada 6. Betul tak Ustaz? Rukun. Sabarlah, tadi tak tanya lagi soalan. Kita kata bagi jawapan. Sama. Tahu excited nak menjawab. Kita tahu excited nak menjawab. Tapi bagi saya soalan. Okey, maaf Ustaz. Rukun haji ada berapa? Siapa tahu? Ada 6. Benar kan? Confirm. Confirm. Okey. Terangkan. Okay, yang first, niat ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, bercukur atau menggunting. Sekurang-kurangnya 13 anak rambut bagi perempuan. Okey. Yang keberapa yang tadi? Yang kelima. Yang Empat. Yang keempat. Yang keempat. Saja nak ditiru. Ingat. Okey, yang keempat, tawaf sebanyak 7 pusingan. Yang kelima, sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan terakhir, tertib pada kebanyakan rukun. Okey. Yang kedua kelas online dengar? Benar Ustaz. Okey. Saudari Safirah dah beritahu tentang rukun haji. Okey. Ini siapa yang nak bagi tahu tentang wajib haji pula? Siapa? Kita online. Wajib haji mula adalah aktiviti yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak mengerjakan salah satu daripada haji tersebut, tetap sah tetapi dikenakan idam dan denda mengikut syarat-syarat yang mengenal dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Wajib haji juga ada 6, iaitu yang pertama adalah niatkan, yang kedua ialah larangan ihram, yang ketiga bermalam iaitu mabit di Muzdalifah, yang keempat adalah melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, yang kelima adalah mabit di bermalam di Mina selama 3 hari iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan yang terakhir adalah melontar ketiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, bagus. Okey, semua murid. Seterusnya saya akan menunjukkan cara memakai ihram sehingga melontar ketiga-tiga jamrah pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menunjukkan cara-cara memakai kain ihram. Tapi sebelum kita memakai ihram, kita hendaklah berniat haji ataupun umrah. Jika haji, niatnya bunyi seperti ini: Nawaitul hajj
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram ke atasnya kerana Allah Ta'ala. Ataupun niat kita untuk umrah, nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dah. Seterusnya saya akan menunjukkan atas cara memakai ihram. Yang pertama, bahagian bawah kita buka kain ihram ni, taruh di belakang, temukan kedua-dua belah ni, bahagian hujung dia. Okey, tarik ke kanan macam ni, dan lepas tu tekan pada bahagian belah kanan ni. Okey, macam ni. Kalau berlebih boleh lipat lah. Lepas tu kita gulungkan kain ihram ni sampai nampak buku lali kaki. Kalau takut terlonggar, boleh pakai tali pinggang bawah ni. Seterusnya bahagian atas kita letak pada belakang. Kalau pakai ihram biasa, kita pakai macam ni je. Macam ni. Tapi kalau untuk tawaf, kita pusingkan dia ke bawah, masukkan bawah tangan kiri ni. Lepas tu macam ni, kita bukakan bahu kiri kita. Seterusnya kita akan mengerjakan tawaf. Kita akan berdiri pada bahagian penjuru Hajar Aswad, berdekatan dengan pintu Kaabah. Dan katakanlah ini penjuru Hajar Aswad, ini Iraki, ini Syami, dan ini Yamani. Kita akan berdiri kat sini pada bahagian ni lah, ni kawasan dia. Dan kita akan memulakan tawaf. Pusing. Satu. Sampailah pada kedudukan kita yang tadi, barulah dikira satu pusingan. Dan sambil kita bertawaf, sambil itulah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamd wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sehinggalah 7 pusingan. Selesai. Seterusnya kita akan bercukur dan gunting. Bagi lelaki dan perempuan, bagi lelaki, afdalnya kita bercukur lah. Cukur satu kepala. Cukur satu kepala, ini pencukur, cukur. Dan bagi perempuan, bergunting lah. Sekurang-kurangnya 3 helai. Okey. Okey semua, saya akan bagi tahu 13 larangan ihram. Sebelum tu saya ingatkan formula 2 lelaki, 2 perempuan, 4 lelaki dan perempuan, 2 tanah haram, dan 3 hubungan kelamin. Faham tak semua? Faham? Saya tak faham. Tak faham? Tak. Memanglah saya pun nak terangkan kan. Tak ada nak. Kenapa dia cakap faham? Kena faham, student memang macam tu kan. Faham? Okey, saya nak terangkan ni ya. Okey, 2 lelaki tu ialah memakai pakaian yang berjahit, sama ada kain ihram ataupun seluar. Jadi jemaah lelaki hanya dibenarkan memakai kain ihram tanpa ada pakaian yang berjahit. Seperti seluar dalam ke, baju dalam ke. Barang dalam tu tak ada pakai. Pakai kain ihram je. Okey, seterusnya yang kedua adalah menutup kepala
menutup kepala jemaah lelaki tidak dibenarkan. Seperti memakai songkok, kopiah di atas kepala. Pakai cap ke tak boleh, serban tak boleh, tudung tak boleh lah. Faham kan? Okay. Dua perempuan pula ialah larangan bagi jemaah haji perempuan. Okay. Dua larangan tersebut adalah memakai wangi-wangian, dan jemaah haji perempuan tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang menutup muka. Jadi menutup muka. Okay. Hal ini kerana muka sebagai saksi untuk kita ketika di padang mahsyar kelak. Okay. 4 larangan untuk wanita dan lelaki ialah memakai wangi-wangian, memakai sarung tangan, memotong kuku, dan memakai minyak rambut di kepala. Salah minyak apa pun, memang tak boleh. Pakai minyak masak pun tak boleh. Semua anggota ini akan menjadi saksi kita, saksi kepada amal kita pada hari kiamat kelak. Yang seterusnya, 3 larangan hubungan kelamin, iaitu melakukan mukadimah pada persetubuhan. Okay. Setiap jemaah lelaki dan perempuan, haji atau umrah yang ada dalam ihram adalah dilarang untuk melakukan mukadimah ataupun permulaan ataupun pendahuluan kepada persetubuhan, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan isyarat tubuh dan sebagainya lah. Namun demikian adalah tidak dikenakan dam bagi mereka yang dalam ihram yang keluar air mani ketika melihat wanita dan dilamun khayal seks dan timbul syahwat. Suami, isteri atau mahram atau muhrim dibolehkan untuk memegang tangan bukan anggota sulit. Ketika dalam ihram dengan syarat mereka perlulah dalam keadaan di mana disebut musyakaf. Yalah, saya baru jadi ustaz kan di sini ya. Iaitu kelakuan yang tanpa rasa syahwat, yakni melakukan persetubuhan lah ataupun seks. Suami isteri atau mahram atau muhrim adalah dibolehkan untuk berpelukan dengan tujuan keperluan terdesak, bukan untuk persetubuhan lah, serta tujuan keselamatan seperti kesakitan dan lain-lain. Ketika dalam ihram dengan syarat mereka perlulah dalam keadaan di mana disebut musyakah, iaitu keperluan dengan tanpa rasa syahwat ingin melakukan persetubuhan lah. Setakat ni faham Okay, yang kedua, melakukan persetubuhan ataupun seks. Perbuatan persetubuhan adalah suatu yang dilarang keras dan mampu untuk merosakkan ibadah haji seseorang, khususnya ketika jemaah itu ternyata dalam keadaan berihram sebelum tahlul awal. Biasa aku jadi ustaz kan, orang semua siap nak tinggi-tinggi lah. Keadaan larangan ini adalah berada pada kedudukan di mana sengaja bersama dengan rela hatilah melakukan persetubuhan tanpa dipaksa. Tahu hukum tapi tetap melakukan ketika ihram adalah haram. Sudah mumayyiz, tahu membezakan baik buruk, yakni bermula sekitar 7 atau 6 tahun ke atas. 7? Oh, atas 9, sorry. Tengok skrin, tengok nota pun jadi gini. Saya kagum lah tengok awak jadi kamu boleh hafal kan. Begitu. Okay. Seterusnya, apabila telah ternyata suami dan isteri melakukan perbuatan di atas, yakni persetubuhan, maka wajib bagi mereka untuk meneruskan baki ibadah haji yang belum terlaksana untuk dilaksanakan dengan sesempurna yang mungkin sehingga selesai. Dan seterusnya, segera memprodokkan ataupun mengganti
mengganti kembali haji pada kali kedua. Okay. Walaupun dia adalah sekadar haji sunat, secara umumnya ibadah haji yang dilaksanakan untuk kali kedua dan seterusnya adalah haji yang dalam kategori sunat sahaja. Okay. Kecuali jika ada keuzuran di antara kedua-duanya. Okay. Hanya lelaki yang dikenakan dam, tertib dan takdil. Okay. Namun jika berlakunya lagi persetubuhan yang bersambungan dengannya, okay, selepas persetubuhan yang merosakkan haji itu pada kali pertama, maka suami akan dikenakan dam, takhir dan takdir. Okay. Seterusnya, jika berlaku persetubuhan selepas tahlul awal tetapi sebelum tahlul sani, kita manusia, Islam kata biasa. Okay. Ibadah hajinya terbatal, tetapi suami tidak dikenakan dam lah, takhir dan takdir. Tidak dikenakan. Suami kena tu. Oh, suami kena. Sorry. Ibadah haji ni Salah baca. batal. Hajinya tidak batal dan suaminya dikenakan dam. Suami dan isteri adalah dibolehkan untuk bersetubuh selepas kedua-dua jenis tahlul awal dan tahlul sani, dan dilansaikan dengan sempurna. Namun lebih afdal, lebih baik dan digalakkan untuk menangguhkan perbuatan tersebut, yakni persetubuhan sehingga selesai rukun dan aktiviti haji dilaksanakan. Betul Ustaz, saya tanya. Betul. Pada tahlul awal yang pada suami tu, dalam apa yang dia kenakan? Apa tadi? Soal apa yang dah kena kali suami tu lah. Kita tahlul akhir dan ada takhir dan takhir dan takdir. Faham? Soalan yang paling satu. Okay, setakat ni semua faham Orang lain faham Okay. Yang tak faham tu pun buat tak faham dulu lah. Yang faham tu, yang tak faham, buat faham dulu. Nak terus je lah, nanti saya suruh terang lagi. Balik, pening. Lagi pula nak buat mengaji. Larangan yang ketiga, larangan berkahwin atau mengahwinkan atau menerima wali kahwin, wakil kahwin. Aduh, stres. Apa tu? Kau tanya. Okey, yang ketiga, larangan berkahwin, mengahwinkan atau menerima wakil kahwin. Okay. Semua perbuatan kahwin, mengahwinkan atau menerima wakil kahwin adalah dilarang sama sekali ketika jemaah itu berada dalam keadaan berihram. Okay. Bahkan aktiviti pra perkahwinan saja dan pasca perkahwinan seperti merisik, meminang atau menikah atau adalah tidak sah. Akad nikah juga dikira haram. Namun orang yang terlibat dalam majlis terlibat dalam aktiviti ini tidak dikenakan dam. Faham tak semua? Tak larangan ketika ihram. Faham Dah online faham? Faham Ustaz? Muka fokus untuk faham. Okey. Seterusnya, saya nak tanya lah, siapa yang tahu larangan di tanah haram? Siapa? Budak online? Student? Fokus sangat. Tak apa, fokus sangat. Tinggal African? Saya tahu. Teruskan. Larangan dekat tanah haram ni ada dua, iaitu jemaah haji dan juga jemaah umrah. Ketika dalam ihramnya, yang lelaki dan perempuan untuk mencabut, memotong, mematah dan mengerat dahan pokok dan pohon yang ditanam hidup dan tumbuh di tanah haram adalah satu perkara yang dilaranglah. Seterusnya, larangan ini adalah turut tidak boleh dilakukan oleh mana-mana orang yang hadir di tanah haram, Mekah. Hal ini kerana pokok yang hidup subur di tanah haram adalah pohon-pohon yang diberkati.
Seterusnya yang kedua adalah dilarang bagi setiap jemaah haji dan umrah ketika dalam ihramnya, tak kisah lelaki ataupun perempuan, untuk memburu, menembak, membunuh, mengorbankan, menangkap, mengurung dan membinasa setiap haiwan darat yang boleh atau dilarang untuk dimakan. Maknanya apa-apa haiwan ataupun ternakan yang ada di situ dilarang untuk membunuh lah, ataupun Kasar. bersikap kasar, sebab ia adalah sangat larangan lah. Larangan ni melibatkan setiap jenis haiwan darat, burung dan serangga selain daripada haiwan laut. Jika seseorang itu memijak atau terbunuh haiwan serangga kecil seperti semut hitam yang kecil, belalang dan sebagainya dengan tidak sengaja, maka dia tidak dikira berdosa, akan tetapi perlu membayar dam mengikut nilai serangga yang terhapus. Seseorang itu juga dibenarkan untuk membunuh haiwan dan serangga yang boleh menyebabkan dia mungkin akan mengalami kemudaratan dan terancam kesihatannya. Dan jemaah dan juga jika terus dibiarkan ketika dalam ihram, seperti nyamuk, ular, kalajengking dan laba-laba, dia tidak dikenakan dam. Namun sebaiknya dia hanya perlu menghalau serangga atau haiwan tu terlebih dahulu sekiranya ada kemampuan bagi dirinya, kerana itu adalah lebih baik. Betul tak Ustaz? Betul. Bagus. Bijak sekali. Soal-soal tak sepatutnya kita abaikanlah ya. Terparang kita dah kelas ni kerana setan. Kita Di mana-mana saja. Setan akan datang cuba Ya. kacau. Faham ya? Faham. Okay, bagus. Semua murid. Saya macam kata, memandangkan masa semakin suntuk, kita akan sambung kelas kita pada hari yang seterusnya. Kita sudahi kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Semua murid baca sama-sama kan? Bacalah sama-sama kuat-kuat. Bagi halau setan tadi. Okay, bagus. Baca. Bacalah sekali semua. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Okay, terima kasih. Clap.